kita akan berbincang mengenai ringkasan PT3 bagi Bahasa Melayu KSSM. Baiklah, marilah kita berkenalan dengan apakah yang dikatakan sebagai ringkasan. Ringkasan bermaksud memendekkan sesuatu petikan dengan mengekalkan isi-isi penting berdasarkan fokus yang diberi. Soalan ringkasan ada dalam kertas 1 Bahasa Melayu PT3. 15 markah diperuntukkan bagi soalan ringkasan ini. 10 markah daripada 15 markah tersebut merangkumi markah isi, iaitu pelajar perlu mencari 5 isi penting yang terdapat dalam petikan dan setiap isi tersebut mempunyai 2 markah. Oleh itu, keseluruhan markah isi ialah sebanyak 10 markah. Selebihnya, 5 markah diperuntukkan untuk markah bahasa. Masa menjawab yang dicadangkan ialah 15 minit. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Seterusnya ialah cara untuk menjawab soalan ringkasan. Mari kita lihat sama-sama bagaimanakah cara untuk kita menjawab soalan ringkasan ini. Pertama, baca arahan soalan dan gariskan fokus yang terdapat dalam arahan soalan. Kedua, terdapat beberapa contoh bagi fokus-fokus yang dikemukakan dalam soalan ringkasan ini. Antaranya, sebab-sebab ataupun yang bermaksud faktor-faktor atau punca-punca. Ataupun soalan ringkasan juga boleh merangkumi fokus usaha-usaha yang bermaksud langkah-langkah atau cara-cara atau kaedah ataupun tindakan. Fokus lain, kebaikan ataupun faedah, manfaat, kepentingan ataupun kegunaan. Fokus lain, sifat-sifat yang bermaksud ciri-ciri ataupun kriteria. Seterusnya, fokus lain, kesan-kesan ataupun implikasi ataupun impak. Kekangan yang membawa maksud masalah ataupun halangan. Ataupun fokus boleh jadi fokus peranan yang membawa maksud tugas, tanggungjawab ataupun fungsi ataupun sumbangan. Seterusnya, cara untuk menjawab soalan ringkasan, baca petikan keseluruhan untuk mengesan isi penting yang terdapat dalam petikan ringkasan tersebut. Keempat, ringkasan hendaklah ditulis dalam 1 perenggan sahaja. Tidak perlu menulis pendahuluan dan penutup. Sebaliknya, jawapan yang ditulis hanyalah merangkumi isi-isi penting sahaja. Gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menuliskan perenggan isi penting dalam jawapan ringkasan anda nanti. Antara contoh penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, di samping itu, selanjutnya, tambahan juga ataupun tambahan pula, lain daripada itu, dan boleh juga menggunakan penanda wacana akhir sekali bagi isi penting yang terakhir. Ingat, anda tidak boleh menggunakan penanda wacana akhirnya. Akhirnya hanya digunakan bagi penulisan karangan berbentuk cerita. Jadi untuk
soalan ringkasan harus menggunakan penanda wacana akhir sekali. Ketujuh, tidak boleh menyalin penanda wacana yang sama dalam petikan. Sebaliknya, tukarkan penanda wacana tersebut. Sekiranya, sebagai contoh, dalam petikan terdapat penanda wacana selain itu bagi isi yang pertama, bagi isi yang kedua, maka anda boleh tukarkan penanda wacana selain itu dengan penanda wacana yang lain. Hal ini demikian kerana anda tidak boleh menyalin bulat-bulat penanda wacana yang sama dalam petikan untuk ditulis semula dalam jawapan ringkasan anda. Sebaliknya, anda perlu menukarkan penanda wacana tersebut dengan penanda wacana yang lain, barulah dikira sebagai gramatis. Seterusnya, saya juga ingin kongsikan bagaimana cara untuk kita mengira ringkasan yang telah kita hasilkan. Pertama, kita boleh mengira keseluruhan perkataan ringkasan yang telah kita tuliskan. Seterusnya, terdapat beberapa perkataan yang boleh kita kira sebagai satu perkataan, antaranya kata nama khas. Contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Frasa ini merupakan kata nama khas yang akan dikira sebagai satu perkataan. Seterusnya, kata ganda. Kata ganda seperti bergotong royong boleh dikira sebagai satu perkataan. Seterusnya, penggunaan kata majmuk sekiranya ada dalam ringkasan kita seperti perkataan mengambil kira. Perkataan ini akan dikira sebagai satu perkataan sahaja. Terdapat juga frasa yang menerima kata sendi di dan juga ke yang kita akan kira sebagai satu perkataan sahaja. Contohnya, di samping ataupun ke sana. Perkataan ini akan dikira sebagai satu perkataan sahaja. Seterusnya, terdapat frasa yang dikira sebagai dua perkataan. Contohnya, selain itu, di samping itu, tambahan pula, dan akhir sekali. Baiklah, sekian sahaja penerangan saya untuk kali ini. Anda boleh lihat video-video yang lain bagi penerangan tajuk-tajuk yang lain pula.